Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan, kebaikan, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan jalan anugerah nikmat ini kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kiralah nikmat itu berupa nikmat sihat, nikmat itu berupa nikmat masa yang lapang, sama ada nikmat itu berupa harta dunia, sama ada nikmat itu berupa nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Mudah-mudahan segala anugerah itu menjadikan kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita mengundang kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tiada sesuatu yang memberi manfaat kepada hati kita, ini kepada roh kita, kepada jiwa kita, sebagaimana uzlah daripada manusia untuk masuk kepada medan berfikir, yakni mengenai segala hakikat suatu perkara. Kita tak dapat mendidik jiwa kita ni tadi melainkan jika mana kita berada di dalam medan fikir. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, barang yang telah Engkau tentukan, yang telah Engkau ciptakan, yang telah Engkau takdirkan, tak ada satu pun yang sia-sia, yang salah. Pasti ada rahsia di sebalik suatu perkara. Seumpama kita sakit, jika memandang kepada sakit, jiwa kita takkan jadi orang baik. Tapi kalau sakit itu kita pandang kepada rahmah, macam mana kalau orang tanya kita, sakit ini boleh jadi rahmat, kerana sakit itu mengkifarahkan akan dosa, maka kifarah dosa ni satu rahmat. Jadi jika kita memandang kepada sakit saja, jadi kita tak nampak perkara ni, apakah kebaikan takdir itu berlaku ke atas kita. Kerana Allah tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-Nya. Tak sekali-kali. Kita jalan-jalan, kaki kita tersepak besi, tersepak batu, satu rahmat. Jangan kita lupa kaki kita dulu pernah berjalan kepada tempat yang Allah tidak redha. Lalu Allah berikan kepada kita satu rahmat, mengkafarahkan akan diri kita, kaki kita ini daripada segala kejahatan, kemaksiatan, dosa. Maka Allah bersihkan, bersih dan terus bersihkan kita. Sebab kita nak balik bertemu Allah adalah dalam keadaan yang bersih. Sama juga kita mengaji ini, kalau kita nak jadi alim, sebab alim ini dia ada dua tempat. Satu, orang alim yang dibinasakan oleh Allah. Satu, orang alim yang dikasihi oleh Allah. Tapi kalau kita mengaji,
kita cari ilmu, kita menuntut ilmu untuk kita mendapat keredaan dan kasih sayang Allah. Semakin kita tahu, semakin kita tunduk dengan Allah, maka kita akan duduk pada tempat orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tunduk dengan Allah, orang yang patuh dengan Allah, orang yang taat dengan Allah adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tiap-tiap perkara yang berlaku, kita orang Melayu, kita cakap pasti ada hikmah. Ya. Benda yang berlaku pasti ada hikmah. Tiap-tiap perkara yang berlaku mesti ada ilmu di sebalik perkara tersebut. Mesti ada ilmu. Sebab itu Allah didik kita. Allah didik kita dalam Quran tentang ayat yang selalu saya baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka dengan jalan ilmu ni tadi, kita sentiasa dapat mengingati Allah, sentiasa dapat bertafakkur, berfikir tentang setiap perkara yang berlaku, yang dijadikan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap peristiwa yang berada di keliling kita menjadikan dalil akan kewujudan Allah, menjadikan dalil akan kebesaran Allah. Maka setiap perkara yang berlaku ini menjadikan kita semakin dekat dengan dia, semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang ahli ilmi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap uzlah yang tiada disertai dengan berfikir, kita asingkan diri je, tapi kita tak sertai dengan tafakkur. Ada orang yang asingkan diri tetapi tidak diiringkan dengan tafakkur yang tadi. Maka asingkan diri itu tadi dalam keadaan yang sia-sia. Maka kita asingkan diri kita, langsung kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir tentang diri kita, tentang nikmat, tentang sekalian yang maujud. Kita fikir dan terus fikir. Lalu di situ adanya ilmu yang kita sendiri tak dapat nak tengok, melainkan setelah kita berfikir. Kita ada ilmu tentang ilmu ni ada, macam ilmu semayang, tapi kita tak pernah muhasabah. Kenapa semayang aku tak jadi semayang? Macam tu. Semayang aku tak jadi semayang. Kerana kita hanya melaksanakan tuntutan yang fardu, kewajipan semayang ni tadi. Kita tak dapat duduk pada tempat hamba Allah ni tadi, Abdullah. Abdun ni kita tak duduk. Sebab itu ketika kita tak duduk pada tempat hamba, maka salat kita ini kita rasa kosong, tak ada apa-apa. Habis semayang, habis. Selesai semayang, selesai. Maka tak dapat apa yang disebutkan oleh ulama-ulama. Misalnya disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani, sifat-sifat dalam salat itu. Kita semakin merendah diri dengan Allah, semakin patuh dengan Allah, semakin kita rasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita semayang, semakin membentuk peribadi kita menjadi peribadi yang terlalu baik. Terlalu baik. Semakin kita baca Quran, maka dapat membentuk dengan nur Quran itu hati kita daripada keras kepada hati yang terlalu lembut. Dengan selawat dan zikir itu dapat meleburkan segala
kekerasan di dalam hati kita, kejahatan dalam hati kita, kita dapat leburkan. Ya. Kita tak nak dengan zikir kita, dengan selawat kita tak boleh meleburkan akan kejahatan batiniah ini. Selalu kalau kita tanya kenapa kita beribadah, kita nak dekat dengan Allah. Jadi kita tengok diri kita, semakin aku beribadah, semakin aku jauh dengan Allah. Yang ini kita tak nak, apa silap dia. Ya. Semakin banyak aku berzikir, semakin aku tidak boleh menjadi orang yang baik. Di mana silap dia? Bukan silap pada zikir itu, silapnya pada orang yang berzikir itu. Bukan silap pada semayang itu, silapnya pada orang yang semayang itu. Seumpama yang disebut oleh Hasan Al-Basri ketika penduduk Basrah bertanya kepada kepada Ibrahim Adham, bukan Hasan Basri, Ibrahim Adham. Wahai Abi Ishaq, kenapa doa kami tidak dimakbulkan oleh Allah? Padahal Allah sebut dalam Al-Quran, minta kepada aku, nescaya aku mustajabkan. Takkan Allah bohong? Kata orang Basrah, kata orang Baghdad. Maka Ibrahim Adham kata, Allah tak bohong, tetapi doa itu terhalang disebabkan kerasnya hati kamu. Ibrahim Adham sebut macam tu. Bukan Allah memungkiri janji dia. Yang berdoa itu, yang berdoa, siapa si pendoa, siapa yang melakukan ibadah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beza tak tuan-tuan? Orang mukmin bersedekah dengan orang kafir bersedekah. Beza tak tuan-tuan? Beza. Orang mukmin bersedekah, maka dia jadi amal saleh. Orang kafir yang bersedekah, dia jadi amal kebajikan. Pada pandangan manusia, baik orang ni, baik orang ni. Betul tak tuan-tuan? Tetapi tidak menjadi amal kebajikan pada pandangan Allah. Ini perbezaan. Maka amal saleh ni tadi tidak boleh mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Seumpama yang Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah, maka tak dapat, kerana peruntukan itu hanya diberikan kepada orang mukmin. Orang mukmin saja dapat. Kalau nak dapat, maka jadilah orang mukmin. Kalau orang yang kafir ini bersedekah, maka dia cuma dapat amal kebajikan pada sisi manusia, tidak pada sisi Allah. Maka peruntukan itu tak dapat. Maka yang kita kena kaji, siapa yang meminta itu, yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok balik, apa sebab-sebab doa itu ditolak oleh Allah. Tengok balik bab doa. Maka ia tiada dibilang. Jika uzlah ini tidak disertai dengan tafakkur, maka dia tidak dibilang uzlah. Kita menyendiri tapi bukan atas dasar takarub kepada Allah, maka tak dikatakan uzlah. Bila sebut kata uzlah ini, kita menyendiri lalu kita berjinak-jinak dengan Allah. Hasil daripada tafakkur ini tadi, maka kita boleh hampir kepada Allah. Bukan kita duduk seorang-seorang saja, tak. Kita duduk seorang-seorang dengan kita tadi bermuraqabah kepada Allah, berjinak-jinak dengan Allah, lalu kita dapat bentuk jiwa kita menjadi insan yang lebih baik. Sama juga tuan-tuan, ni bab uzlah. Kalau bab ilmu, semakin kita belajar, semakin kita hampir kepada Allah. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah. Tapi kalau 15 tahun kita belajar, hati kita masih jahat, maknanya kata Imam Ghazali, ilmu itu tak manfaat. Macam Nabi sebut al-ilmu ilman.
Jadi yang salah belajar ke yang salah diri itu? Yang salah diri itu. Sebab Imam Ghazali sebut macam tu. Ilmu yang manfaat itu semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu semakin hampir kepada Allah. Semakin berilmu semakin mengasihi, mencintai, menggemari akan akhirat itu sendiri. Dan terpelihara ia daripada keduniaan yang membinasakan dia. Tapi kalau makin kita belajar, semakin kita sayang, cinta, rakus dengan keduniaan, ilmu ni jadi apa tuan-tuan? Macam itulah. Macam Nabi kata, umur yang berkat, bertambah umur, bertambah kebaikan. Maknanya bertambah saja umur, bertambah baik. Kalau bertambah umur, kita makin jahat, makin kuat kata orang, makin kuat berkelahi, makin kuat mengumpat, makin kuat hasad dengki, umur kita tak berkat. Tuan-tuan, saya selalu cakap dengan tuan-tuan, ini bukan cerita dunia, ini cerita akhirat. Sebab semua orang nak balik, nak mati tuan-tuan. Kita bukan duduk sini selama-lama, semua orang nak balik mati. Kawan-kawan kita dah mati dah tuan-tuan. Kawan-kawan kita dah mati. Jadi ilmu yang kita tuntut ni tadi adalah menjadi alat untuk suluh tempat kita bila mati besok, macam mana tempat kita. Tu je. Kita bukan nak duduk sini lama-lama, tak tuan-tuan. Jadi yang kita bersusah payah untuk belajar ini tuan-tuan, supaya kita dapat suluh, tengok, menjadi alat supaya tempat kita kat sana selesa, mewah, senang. Ini yang dikatakan maksud daripada kita menuntut ilmu. Ini yang dapat daripada ilmu ni tadi, kita dapat zikir. Daripada ilmu kita dapat baca Quran. Daripada ilmu kita dapat semayang malam. Maka semayang malam ini dapat membentuk diri kita semakin jadi orang saleh. Itu je. Bukan ada apa-apa tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau ada orang mengaji ni dia kata boleh ada selain daripada tuntutan-tuntutan tersebut. Wallahu a'lam. Sebab itu saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, apa keseronokan kita dalam hidup ni? Tuan-tuan bagi jawapan, saya bagi jawapan. Itulah kita. Dan itulah tempat kita. Apa yang saya seronokkan dan apa yang tuan-tuan seronokkan dalam hidup ini, inilah yang akan memberi jawapan tempat kita besok di yaumul akhirat. Apa yang menjadi kegembiraan dalam hidup kita di dalam dunia ni tadi, itulah yang akan memberi jawapan tempat kita besok di yaumul akhirat. Itu je tuan-tuan, lain tak ada. Maka kegembiraan itulah yang menjadi jawapan. Dan tiap-tiap berfikir tanpa uzlah tiada sempurna kejadiannya. Maka yang bermanfaat itu apabila terdapat kedua-duanya bersama, iaitu uzlah dan tafakur, fikir tadi. Kelebihan uzlah yang disertai berfikir sesungguhnya mengubati segala penyakit hati itu. Wajib atas tiap-tiap orang yang sakit. Siapa rohnya sakit, siapa jiwanya sakit, wajib berubat. Wajib makan ubat. Apa sakit roh kita? Sakit roh kita sombong dengan Allah. Tuan-tuan,
kita boleh ada di tempat ini dengan anugerah Allah. Kita bukan sebab kita sihat, tak. Sebab itu Allah didik kita supaya kita sentiasa berharap rahmat dia. Kita takkan mampu angkat dua tangan kita untuk salat, tuan-tuan, jika tidak diizinkan oleh Allah. Sebab itu Allah didik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pepatah Melayu tak, tuan-tuan, tentang sakit? Orang Melayu kata sakit ni datang macam ribut, sihat macam semut. Tak? Dia datang tu mengejut, sakit ni. Nak baik lambat, tuan-tuan. Siapa yang boleh tolak sakit? Siapa yang boleh menafikan aku tak nak sakit? Saya tak mampu, tuan-tuan tak mampu. Kita akan kata yang itulah takdir daripada Allah. Bukan sakit saja, tuan-tuan. Kita dapat agama ini pun adalah daripada pilihan daripada Allah. Bukan mati saja daripada Allah. Semua perkara ini ketentuan daripada Allah. Sebab itu seorang hamba Allah, dia tak lupa perkara ni. Sebab itu dia sentiasa rasa syukur dengan Allah, rasa terima kasih dengan Allah. Jangan kita lupa istilah hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak buat baik ini, tuan-tuan, bukan semua orang ada duit boleh bersedekah. Tak. Bukan semua orang badan sihat dia boleh beribadah kepada Allah. Bukan orang yang boleh bercakap dia mampu baca Quran hari-hari. Bukan orang yang mampu bercakap dia boleh berzikir hari-hari. Tak. Dia boleh bercakap, tuan-tuan, tapi dia tak mampu zikir. Dia boleh bercakap, dia tak mampu baca Quran. Dia boleh bercakap, dia tak mampu nak berselawat. Dia boleh bercakap. Allah didik kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul, kita jangan sombong dengan Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan. Jangan sombong dengan Allah. Kita tak akan mampu. Kita tak akan mampu melawan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak bagi, tetap tak akan terjadi. Itu dia. Tapi ada orang nak sombong juga, nak buat macam mana? Cerita Namrud ke? Namrud mati dia sebab apa, tuan-tuan? Namrud nyamuk kan? Kalau tak silap, nyamuk kan? Tuan-tuan, kita pergi kebun, nyamuk kita pukul-pukul. Tapi Allah nak tunjukkan asbab Namrud ini mati sebab seekornya nyamuk. Anak tuan-tuan, benda-benda ni menjadikan asbab kita semakin kuat berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Jadi kalau sakit makan ubat, dah makan ubat kena berpantang, tuan-tuan. Jangan makan ubat tak pantang. Kita ada darah tinggi, makan ubat darah tinggi. Tapi semua kita makan. Faedah tak ubat ni, tuan-tuan? Tak ada faedah ubat. Makan ubat buat apa kalau semua nak makan? Kambing makan seko, bukan seketul, tuan-tuan. Dia seorang seko, tapi dia darah tinggi 160 darah dia, tapi dia bantai kambing seko. Lepas tu makan ubat. Ni tak kena kaedahnya. Kalau dah dah sakit, makan ubat, kena pantang. Apa sakit aku? Mulut aku jahat. Makan ubat. Makan ubat. Antara ubatnya, kata Imam Ghazali, uzlah. Kurangkan campur dengan orang. Pantang, kena pantang. Pantang dia apa, tuan-tuan?
Gunakan mulut tadi guna untuk tidak berkata hal-hal akan yang menyebabkan kita berbuat dosa dan maksiat. Gantikan dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan salawat, dengan Al-Ikhlas. Tuan-tuan, malam ni saya ajak semua orang kat sini, kita cuba kumpul surah Al-Ikhlas, tuan-tuan, daripada sekarang. Sehari 100 cukup, tuan-tuan. Kita baca Qul huwallahu ahad, sehari 100 cukup. Saya alhamdulillah, tuan-tuan, tak tinggal lagi. Kita jangan minta orang bagi kita, belum tentu, tuan-tuan. Kalau kita ada duit, kita buat kenduri tahlil, baru orang bagi kita. Kalau 20 orang, malam tu dia baca kat kita berapa kali, tuan-tuan? 3 kali. 20 kali 3 kali baru 60 kali. 3 malam baru dapat, tuan-tuan, 180 kali. Tuan-tuan kena keluar duit RM500 satu malam, RM200 satu malam, baru dapat Al-Ikhlas 180 kali. Tuan-tuan, jangan kita harap kesian orang. Kesiankan diri sendiri dulu. Kalau setiap hari kita boleh membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, sebulan kita telah kumpul 3,000 kali. Kalau 10 bulan, tuan-tuan, 30,000. Kalau Allah masih bagi kita umur 10 tahun, kita telah kumpul 300,000, hampir 400,000, tuan-tuan. Tak lama, tuan-tuan, Al-Ikhlas 100 kali dalam 5 minit, 10 minit macam tu. Tuan-tuan, tak boleh ke kita bagi masa untuk Allah dan Allah tak ambil faedah? Kita baca Al-Quran, kita baca surah Al-Ikhlas, Allah kembalikan ibadat itu kepada kita. Allah tak ambil pun. Dan menjadi kesenangan kita besok di dalam alam barzah. Saya nak beritahu, kenapa kita degil sangat, tuan-tuan? Kenapa kita degil dengan Allah? Sebab umur ni Allah bagi, dan tak ada siapa tahu pun masanya dia nak balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila umur kita semakin hampir kepada liang lahat, janganlah kita berdegil dengan Allah. Sebab masa ini adalah peluang. Masa ini adalah rahmat. Allah bagi kita masa ni, tuan-tuan, bermakna Allah beri kita rahmat untuk kita buat persiapan untuk kita duduk dalam liang lahat. Ini sebenarnya bukan Allah bagi kita hidup hari ini, kita buat perkara yang sia-sia, buat perkara yang biasa kita buat, yang tak boleh menyelamatkan kita di dalam alam barzah. Cukuplah, saya nasihat diri saya, berhentilah, cukuplah, sudahlah, baliklah kepada Allah. Sebab malaikat maut berada di tengkuk-tengkuk kita masing-masing, menunggu masa untuk dicabut roh daripada jasad. Kita kena buang malas ini, tuan-tuan. Kita tak ada masa dah. Kita kena buang malas ini. Kita kena buang tangguh untuk buat amal saleh. Kita kena buang dah malas, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang jadi di dunia sekarang, keliling kita, semua menunjukkan tanda akhir zaman. Takkan kita nak bersukaria lagi sambil kita bermalas-malas lagi. Walhal umur kita dah hampir kepada penghujung zaman, penghujung titik untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sakit itu adalah mengalahkan hukum tabi'i atasnya. Bila dia sakit, dia akan melakukan perkara yang di luar fitrah. Sayang jadi benci, rasa cukup jadi tamak, di luar fitrah dia. Bila tamak ni, tuan-tuan, jadi bergaduh, bermusuhan, kan perkara tu dosa, tuan-tuan.
dosa ini adalah kemurkaan Allah. Tuan-tuan, macam ni. Bila kita makin belajar, maka hati kita dipenuhi dengan cahaya. Jangan padamkan cahaya itu dengan dosa. Tuan-tuan, orang yang bertakwa sahaja kepada Allah yang selamat. Kalau dalam hati kita tak ada rasa takut dengan dosa dan maksiat, maka siapa kita pada sisi Allah? Kalau dalam hati kita sedikit pun tak ada rasa takut dengan dosa ini, tuan-tuan, macam mana kita besok di akhirat? Tuan-tuan, saya selalu cakap, kalau kita hasad dengki dosa, tuan-tuan, Allah marah dan Nabi marah. Kalau kita sombong, tuan-tuan, dosa, Allah marah dan Nabi marah. Tuan-tuan, kalau kita buat juga perkara yang Nabi marah, perkara yang Allah marah, dengan perasaan langsung tak ada rasa takut dalam hati sanubari kita, siapa kita ni, tuan-tuan? Siapa kita ni? Langsung kita tak takut dengan Allah. Inilah, tuan-tuan, sebenarnya kita nak jadi orang baik sebab kita balik dapat duduk tempat baik-baik. Saya selalu ingatkan diri saya, tuan-tuan, kita semua tengah belajar nak jadi hamba Allah yang Allah terima balik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, masa muda kita dulu kita dah guna banyak benda yang Allah tak suka dah, umur kita ni. Masa kita muda, kita gunakan umur kita pada perkara yang Allah tak suka dah lama dah, sampai 40 tahun, sampai 30 tahun. Kita kembalilah kepada Allah, tuan-tuan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ubat yang sangat bermanfaat kepadanya ialah uzlah daripada manusia disertai dengan berfikir. Uzlah dalam takarub kepada Allah. Kalau dengan kita bercampur dengan manusia di sekeliling kita mengakibatkan kita jauh kepada Allah, maka menyendirilah. Ataupun kita carilah makhluk di sekeliling kita yang boleh bawa kita dekat kepada Allah. Itu suatu guru kami ditanya, dia seorang murid, "Wahai Syekh, saya ni suka," kata orang. Syekh saya cakap apa? Duduk rumah jangan keluar. Kalau nak duduk rumah jangan keluar, duduk sorang-sorang. Nak cakap dengan siapa, tuan-tuan? Kalau tak boleh juga, supaya kita selamat. Tuan-tuan, masa Covid dulu, orang kata kalau nak selamat duduk rumah. Tapi kalau nak sakit, keluarlah. Kita duduk rumah tak, tuan-tuan? Duduk rumah tak? Duduk rumah. Lalu orang kata, kalau masa Covid dulu, kalau nak keluar juga, pakai mask. Tutuplah mulut tu dengan hidung. Nanti selamat. Kita akan selamatkan orang, orang selamat daripada kita. Betul tak, tuan-tuan? Kalau kita berpenyakit, orang yang dekat dengan kita selamat, betul tak? Kalau orang yang berpenyakit, dia dekat dengan kita, selamat, betul tak? Ini daripada segi ilmunya. Sebab kita dah ditutup oleh angin-angin penyakit itu. Kalau tak boleh duduk rumah, tutup mulut supaya kita selamat. Tutup mulut supaya orang selamat, tak kena penyakit kita. Kalau kita berpenyakit, orang yang ada tepi kita selamat. Tuan-tuan, kiraan di akhirat terlalu lama.
Kita mengaji 1 jam ini, kita rasa lama kan tuan-tuan? Bagaimana Allah akan hisap perkataan kita daripada mula akil balik sampai umur 70 tahun. Itu baru perkataan. Allah akan hisap perkataan kita daripada mula akil balik sampailah saat kematian kita. Kalau 70 tahun, 70 tahun. Kalau 80 tahun, 80 tahun. Itu belum dikira kakinya, tangannya, pandangannya, pendengarannya, gerak hatinya dihisap oleh Allah. Tuan-tuan, tak rasakah satu ketakutan di dalam hati kita? Ya Allah, bagaimana aku ingin menghadapi saat itu? Ya Allah, boleh tak aku menghadapi saat yang telah Engkau sebutkan itu di dalam Al-Quran? Ya Allah, mampukah aku untuk menghadapi saat itu? Ya Allah, adakah aku orang yang berjaya melalui saat itu? Ini orang yang sentiasa guna akalnya bertafakur, tuan-tuan. Sebab akal ini satu nikmat yang besar daripada Allah. Ya. Dengan uzlah itu ia selamat daripada makhluk, dan dengan berfikir itu zahirlah baginya segala hakikat. Bila dia uzlah, selamat daripada kejahatan makhluk di sekeliling dia. Kejahatan apa, tuan-tuan? Kejahatan pada akhiratnya. Dan bila dia berfikir, maka dia dapat melihat akan rahsia ilmu itu. Dia nampak Allah bagi dia rahsia ilmu itu. Itu yang dia dapat. Itu yang saya katakan, tuan-tuan. Bila peristiwa-peristiwa akhir zaman ini terjadi satu-satu, apa perasaan tuan-tuan? Perasaan. Saya tanya, tuan-tuan tanya diri masing-masing. Apa kita rasa dalam hati kita? Dan perasaan itulah yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang mukmin. Yang ni nama dia nur, cahaya. Cahaya apa? Cahaya hidayah dan cahaya taufik daripada Allah. Maka kekuatan itu, ya, mengikut kekuatan makrifah kita, kenal kita kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita tak nampak benda ni, kita akan terus hanyut dan sampai masanya mati. Itu yang Allah sebut, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Takutlah, tuan-tuan. Sekarang ni zaman ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cakap takut. Kalau tuan-tuan tengok dalam media masa YouTube ke apa, tuan-tuan, saya pernah tengok, tuan-tuan, orang baca Quran, qari. Sambil baca Quran, ni bukan kat Malaysia tu, tempat lain. Dia baca Quran, orang ambil duit masuk bagi dia. Tabur duit, tuan-tuan. Orang tengah baca Quran ni, orang tabur duit depan dia sebab dia sedap baca Quran. Tuan-tuan, saya bodoh ni, tuan-tuan. Saya fikir saya yang bodoh ni. Saya tak tahu pandangan tuan-tuan, tapi saya yang bodoh ni, saya kata, ya Allah, apakah yang aku tengok ini? Amalan ini Engkau redha ataupun amalan ini yang Engkau kasihi, ya Arhamar Rahimin? Kita tak kata salah, kita tak kata betul. Cuma kita nak dapat ilmu daripada untuk kita berjalan kepada Allah. Zaman yang berlaku sekarang, ya Allah, apakah yang aku lihat ini perkara
yang telah engkau sebutkan, yang telah kekasih engkau sebutkan 1400 tahun yang dulu. Kita nak cakap salah tak berani sebab kita orang bodoh. Kita nak cakap betul tak berani. Tapi ini yang berlaku, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Allah. Maka hati itu apabila ia sunyi daripada khayalan prasangka wahmiyah, maka tiada lagi tinggal baginya keraguan, melainkan dalam segala hakikat wujudiah, maka ia beroleh faedah pada mengetahui Tuhannya, pada mengetahui dirinya. Ketika hatinya selesai, hati dia selesai, tuan-tuan, maka Allah angkat segala khayalan-khayalan yang ada dalam benak akal, dalam benak hatinya. Ketika itu Allah angkat keraguan dalam hati dia. Dia mula yakin dengan Allah. Tuan-tuan, yang buat kita ragu ni siapa, tuan-tuan? Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Dia yang selalu ragukan kita. Dia yang selalu ragukan kita, tuan-tuan. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Saya buka sekolah yang di Selangor tu, nama dia Raudatul Ulum. Tuan-tuan tahu tak modal saya buka sekolah berapa ringgit? RM700 ya, tuan-tuan. Almarhum orang tua saya diberi saya RM700. Dan dia tak pernah tanya pada saya. Dia kata, aku tahu benda ni selesai. Tuan-tuan, segi akalnya RM700 boleh tak buka sekolah? Nak buat surau, nak buat asrama. Tapi tuan-tuan, Allah tunjukkan kebesarannya. Sekolah yang saya buka tu sekarang ada asrama 2 tingkat, ada surau, adanya semua persiapan lengkap. Dengan bermodalkan RM700 daripada orang tua saya, dia bagi saya 700. Allah sebut dalam Quran macam tu, intan surullaha yansurukum. Kau bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Jalan mana tak tahu. Jalan mana tak tahu. Allah nak berikan kita jalan mana untuk menyelesaikan, tak tahu. Kalau sakit makan ubat. Tapi ubat mana yang menjadi asbab kita sembuh? Tak tahu. Kalau tahu senang, tuan-tuan. Kalau tahu senang puasa. Saya ini saja kongsi, tuan-tuan. Saya sakit usus, tuan-tuan. Sakit usus bernanah. Kalau ni 2 minggu tiap-tiap tahun. Tempat usus besar saya ni, dia akan bernanah setiap tahun. Saya mengidap, tuan-tuan, penyakit ni hampir 14 tahun. Saya tak nak pergi hospital, tuan-tuan. Anak saya marah, isteri saya marah, adik-beradik saya marah. Sampai dia kata, dia nak bagi saya makan ubat tidur, nak angkat saya pergi hospital. Saya cakap apa dengan mereka? Saya kata, setiap setahun sekali saya kena lalu hampir 2 minggu sakit yang teramat sangat. Sakit, tuan-tuan. Saya kalau duduk macam ni, saya akan minta orang lain bantu saya bangun. Saya tak boleh bangun sendiri kalau saya sakit. 14 tahun, tuan-tuan. Tak tahu apa ubat. Saya makan macam-macam, tak mau jadi, tuan-tuan. Kalau tahu senang tak? Senang. Tapi ketika sakit itulah saya rasa, tuan-tuan, saya dapat dekat dengan Allah. Tuan-tuan, dah 3 tahun ni saya tak sakit, tuan-tuan. Asbabnya, ada sahabat bagi saya
Pokok sini panggil apa je? Sepelah. Pelah ke mempelah ke? Pokok pelah. Batang dia tu, batang dia. Batang dia tu tuan-tuan, saya keringkan, saya potong kecil. Jadi kawan kita potong kecil-kecil, saya buat air minum. Alhamdulillah, 3 tahun ni saya tak sakit tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Saya rasa rindu dalam hati saya, rasa sakit tu. Dia cakap ni kadang-kadang salah, Ustaz selalu emosi. Rasa tu. Rindu saya tuan-tuan, 3 tahun. Allah sihatkan kita 3 tahun ni. Selalu saya kena Ramadan. Tiap-tiap Ramadan saya kena. Tiap-tiap Ramadan saya kena. Tiap-tiap Ramadan. Sekarang Allah dah angkat sakit itu tuan-tuan. Saya tak boleh nak rasa dah. Tuan-tuan, sihat belum tentu dalam kesukaan Allah. Tapi orang sakit dalam kesukaan Allah. Kadang saya tanya diri saya, ya Allah, kenapa kau tak bagi aku 3 tahun? Kau dah tak sayang aku ke ya Allah? Kau dah tak sayang aku ke? Kau dah benci aku ke ya Arhamar Rahimin? Alhamdulillah tuan-tuan, saya sihat. Alhamdulillah. Tapi kita mula rasa takut perkara itu, kerana perkara itu mula diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, dengan sihat kita buat apa? Mulut kita sihat buat apa? Tangan kita sihat buat apa? Kaki kita sihat buat apa? Telinga kita sihat kita buat apa? Kita boleh hampir dengan Allah. Tuan-tuan, dengan jalan sakit itulah. Jika jalan sakit itu, tuan-tuan, kita boleh hampir kepada Allah. Kita rasa sakit ini untung sangat pada kita sebagai seorang hamba Allah. Macam itulah tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan orang doa, dia nak jumpa Nabi sangat? Ada tak? Orang nak jumpa Nabi tuan-tuan, dia sampai doa macam ni. Orang tanya saya, Ustaz boleh ke doa macam tu? Saya tak tahu. Tapi sebab mungkin rindu dia sangat tuan-tuan dengan Rasulullah, dia kata, ya Allah, kalaulah dengan jalan mati tu aku boleh jumpa Nabi, aku boleh tengok Nabi, kata dia, arahkanlah malaikat maut untuk mencabut rohku ya Arhamar Rahimin. Orang tanya saya tuan-tuan dengan doa tu, Ustaz boleh ke? Saya kata saya tak tahu. Sampai dia berdoa sedemikian tuan-tuan, ya Allah, jika dengan jalan mati saja aku dapat tengok wajah Nabi, aku dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arahkanlah malaikat maut untuk mencabut rohku, katanya. Tuan-tuan, bila hati kita mula dibersihkan oleh Allah, nanti kita dah macam orang gila, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita macam ni. Sebenarnya tak gila pun, tapi kita buat perangai orang gila. Kita tuan-tuan, isteri kita meninggal, itulah satu-satu isteri itu. Itulah seorang isteri kita yang kita sayang. Tiba-tiba dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan yang terkejut. Dan tuan-tuan duduk rumah tu seorang-seorang, anak tuan-tuan semua kat luar. Perkara yang tuan-tuan tak pernah buat, tuan-tuan buat. Tuan-tuan akan jalan. Kadang-kadang tuan-tuan cakap seorang-seorang, sebab kita rasa isteri kita masih ada. Kalau orang tengok kita gila tak tuan-tuan? Gila. Tapi sebenarnya tak gila. Kita boleh semayang, kita tahu, semua tahu. Tapi sebabkan kita ini terlalu kasih dengan isteri kita, kita terlalu sayang dengan isteri kita, sampai kita terbawa-bawa akan segala perkara yang kita pernah buat pada isteri kita semasa dia hidup. Itulah perumpamaan dia. Cumanya kita kena tanya, nak dapat sayang tu macam mana?
Ilmu dah ada, tapi sayang tak dapat. Ilmu dah ada, sayang tak dapat. Amal dah ada, tapi sayang tak dapat. Tak? Baik. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Jadi apabila angan-angan khayalan dia dah hilang, ketika itu kenallah dirinya, kenallah Tuhannya. Itu yang ada kalam mengatakan apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasadu. Kenal dirinya, kenal Tuhan. Kenal Tuhan, binasa binasa tu apa? Kerana Allah dia tak pedulikan dirinya. Ya tak? Ya. Itu dia. Nabi kenal Tuhan. Ya. Gali parit Khandaq besar. Tak pedulikan diri dia, walaupun dirinya lapar. Tapi kerana Allah, demi Allah, untuk Allah, aku cedera tak apalah. Ada? Macam mana tuan-tuan? Untuk Allah, boleh tak? Untuk Nabi, aku selawat banyak tak apalah. Biarlah aku tak bercakap dengan orang, tapi aku nak bercakap dengan Nabi hari-hari. Lalu kita pun baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita hari-hari. Tak apa, aku tak dapat cakap dengan orang, tapi hari-hari aku dapat cakap dengan Nabi. Maka berselawat ini seolah-olah kita sedang berkata-kata dengan Sayyidina Rasul. Selawatlah tuan-tuan. Ya. Dahlah kita dah banyak dah cakap benda sia-sia dalam hidup. Ya. Orang yang beruzlah terbahagi kepada 3 jenis. Ya. Nah, kejap lagi kita berhenti. Yang pertama, orang yang beruzlah dengan hatinya saja, tiada dengan jasad, iaitu hal bagi sekalian ahal kamal, orang yang dah selesai. Dia uzlah hatinya, badan dia campur dengan orang. Sebab orang yang telah bukan dah selesai, bukan dia kata dah selesai, dia telah diselesaikan oleh Allah. Dia dapat orang puji pun tak ada apa-apa, orang maki dia pun tak ada apa-apa. Ya. Orang manfaat dekat dia pun tak ada apa-apa, orang mudaratkan dia pun tak ada apa-apa. Belajarlah tuan-tuan. Pada saat itu dia tak rosak dah. Ya. Roh dia tak rosak, hati dia tak rosak. Belajar. Ya. Lepas itu kita hidup ini tuan-tuan, sebenarnya kita ni pelajar. Belajar dengan hidup ni, makin kita Allah panjangkan umur kita, makin berjaya. Ya. Berjaya apa? Sebagai hamba Allah. Ya. Dan yang kedua, orang yang beruzlah dengan jasadnya sahaja, tiada dengan hati, itu hal yang tiada dibilangkannya kerana ia berpaling daripada kurnia Tuhannya. Dia menyendiri.
tapi tak ada hubungannya dengan Allah. Ada tuan-tuan orang yang menyendiri tapi tak ada hubungannya dengan Allah. Ada. Ya. Dia tak nak campur orang atas sebab, bukan atas sebab akhirat, bukan atas sebab dia nak mengubati penyakit hatinya. Ada orang yang macam tu. Tak nak dia sebab bukan nak ubat sakit hatinya. Rupanya dengan dia menyendiri tanpa ada jalan yang betul, dia makin rosak. Kalau dulu tak apa tuan-tuan, dulu tak ada telefon. Sekarang duduk seorang-seorang, nanti buat status kat Facebook. Dia dah bosan. Dulu kan kalau kita duduk jauh-jauh, telefon tak ada, selamat kan? Selamat juga. Tapi tak, kita uzlah ni tak ada faedah. Sebab kita bukan uzlah tadi kerana kita nak membaikkan jasad roh kita ni tadi, roh dan jasad ni tadi. Cuma diri itu aja asing dengan orang, tetapi hati tak makin baik. Itu zaman ini kita menyendiri, tapi rosak lagi. Besok kita pun, aku dak maaf kamu, katanya. Mu seorang je ahli surga, hamba ahli neraka. Kita tak tahu dia cakap benda pun kita tak tahu. Tak? Kita tak faham apa maqasid kalam ni. Cuma orang yang faham aja, orang ni like. Like itu orang faham lah. Mungkin mantik dia terlalu tinggi, balaghah dia terlalu tinggi, arudnya terlalu tinggi. Macam saya, orang bodoh-bodohnya saya tak tahu. Jadi biarlah kita ni tadi duduk pada golongan ketiga. Apa dia? Orang yang beruzlah dengan kedua-duanya, jasad dengan roh dia. Itu orang yang telah sunyi dirinya. Ya. Tuan-tuan. Ya. Orang yang mula telah dilenyapkan oleh Allah daripada segala perkara yang Allah tidak redha. Dia mula belajar macam mana nak lenyapkan ni, nak hilangkan ni. Ya. Penyakit tuan-tuan. Kalau tamak dengan dunia ni penyakit tak? Penyakit. Kita ingat tak ada apa-apa. Kasih dunia ni tak ada apa-apa. Sebab kalau terlalu kasih dia jadi tamak. Hasil daripada tamak dia jadi dengki. Hasil dari dengki dia jadi berkelahi. Hasil dari berkelahi dia akan putuskan silaturahim. Jadi panjang tuan-tuan. Jadi yang selalu saya cakap, buangkan punca. Sebab itu saya kadang-kadang jumpa orang yang berniaga apa, saya doakan dia. Kata bang, saya doakan abang kaya seperti mana Abdul Rahman bin Auf, supaya dengan asbab kaya itu abang masuk syurga. Kita tak nak kaya yang menjadi asbab kaya ini kita masuk neraka. Kita nak kaya ni tadi menjadi asbab kita masuk syurga. Kita doakan. Orang nak mengaji, mudah-mudahan kamu menjadi ulama yang menjadi asbab ilmu ini dapat masuk syurga. Sebab ada ulama yang masuk neraka. Kan ada ulama akhirat dengan ulama dunia kan. Kalau takkan ada disebut dekat kita, siap-siap. Jadi nak doakan orang macam itu, mudah-mudahan jadi asbab nikmat yang Allah beri kepada kita menjadi asbab kita boleh masuk syurga. Itu je tuan-tuan. Saya rasa cukup setakat ni. Cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita tak mampu, tak mampu, kita bukan tak nak tuan-tuan, tapi kita tak mampu.
Ya. Kita tak mampu nak duduk tempat tu. Nak jadi orang baik tak mampu. Rajin minta dengan Tuhan. Ya. Rajin minta dengan Allah. Ya. Tak kisahlah jalan mana tuan-tuan. Sama ada dengan jalan zikir, minta dengan Allah. Ya. Lepas tu ada ulama kan, dia buat zikir, ya, minta kesian dengan Allah kan. Dulu kami madrasah ni tiap-tiap nak belajar kami baca. Sekarang dah lama dah tak baca. Kami panggil qasidah irhamiyah dipanggil. Ya. Di malam-malam tuan-tuan dia duduk minta kesian dengan Tuhan. Ya. Duduk minta kesian dengan Tuhan. Kita duduk tuan-tuan, kita sebut Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna wal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna wal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna wal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna wal Muslimin. Tuan-tuan kalau tengah malam kita baca macam tu pelan-pelan, nangis kita tuan-tuan. Pelan-pelan malam, kesiankan kami ya Allah, kesiankanlah sekalian orang Islam ya Allah. Tuan-tuan, di antara sifat orang mukmin tu dia sentiasa doakan orang. Dia doakan diri dia, dia doakan orang lain. Ya. Mudah-mudahan Allah kesiankan kita. Allah kasihani kita. Masanya Allah rahmati kita semua insya-Allah. Kita minta hidup kita dalam rahmat, kita belajar dalam rahmat. Ya, saya yang duduk depan ni pun dalam rahmat. Ya, Allah bagi kita nikmat pun dalam rahmat, bukan dalam kebencian Allah, bukan dalam kemurkaan Allah. Ya, tuan-tuan, setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya, seperti mana biasa, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak, cucu saya. Ya, mudah-mudahan saya dan keluarga dapat jadi orang baik. Ya, mudah-mudahan itulah doa saya tuan-tuan. Ya, saya nak saya jadi orang baik, isteri saya jadi orang baik, anak-anak saya jadi orang baik, menantu cucu jadi orang baik. Ya, saya selalu pesan dengan mereka. Saya kata, walaupun kalian bodoh, saya terima. Tapi jangan jahat. Kalau kalian bodoh tapi kalian baik, orang akan beri tunjuk kepada kita.
Miskin tak apa. Walaupun kalian miskin, kalian tak kaya tak apa. Tapi kalian baik. Sebab kalau kita miskin tapi kita baik, maka Allah akan hantar makhluknya untuk membantu kita. Jangan jahat. Kalau kalian kaya tapi kalian jahat, maka seluruh makhluk ini akan membenci kalian. Jadi orang baik. Itu saya selalu pesan dengan anak-anak saya, jadi orang baik, jadi orang baik, jadi orang baik. Cukuplah tuan-tuan, kita jahat puluhan tahun. Kita usahalah berubah jadi orang baik, berusaha jadi orang baik. Biar ada dalam hati kita keinginan jadi orang baik. Tak alim tak apa, tapi baiklah. Ya. Tak kaya tak apa, tapi baiklah. Ya. Jadi orang baik, insya-Allah. Yang keduanya, minta tolong doakan madrasah kita yang di Kampung Gemuruh. Ya. Minta Allah mudahkan urusan, ya. Allah mudahkan segala semua perkara lah. Ya. Pembinaannya, semuanya, supaya kita dapat jadikan dia satu asbab untuk menjadikan amal saleh. Dan Allah terima apa yang kita buat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mohon, jadikanlah kami hamba-Mu yang baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada kejahatan, kemaksiatan yang kami tak mampu tinggal lagi, ya Allah, kami mengaku kami salah, ya Arhamar Rahimin. Tapi tolonglah bantu kami, ya Allah. Tolonglah mudahkanlah kami, ya Allah, untuk meninggalkan kejahatan itu, ya Arhamar Rahimin. Jahat mulut kami, ya Allah. Jahat mata kami, ya Allah. Jahat telinga kami, ya Allah. Jahat anggota tujuh kami, ya Allah. Maka tolonglah, ya Arhamar Rahimin, untuk kami berhenti daripada melakukan kejahatan itu, ya Arhamar Rahimin. Kami minta tolong, ya Allah. Kami minta bantuan-Mu, ya Allah. Kami minta hidayah dan taufik-Mu dan kekuatan-Mu atas kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kasihan-Mu daripada Engkau, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami hadir dalam rumah-Mu pada malam ini, ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu. Tolong rahmati kami, ya Allah. Tolong kurniakan rahmat-Mu atas kami, atas isteri dan anak-anak kami, atas keturunan kami, atas sekalian amalan dan pekerjaan kami. Dan kurniakan rahmat, ya Allah, atas harta kami yang telah Engkau kurniakan atas kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon, jadikanlah asbab nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, menjadi asbab kami boleh masuk syurga Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami berlindung daripada azab neraka Jahannam-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami berlindung daripada azab kubur-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami berlindung daripada fitnah sakaratul maut. Kami berlindung, ya Allah, daripada segala fitnah sakaratul maut. Kami berlindung, ya Allah, daripada segala fitnah sakaratul maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum.